Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak murid Ustazah pada hari ini? Ustazah mengharapkan kamu dalam keadaan yang sihat dan sihat. Okey, kalau sebelum ni kita belajar dalam kelas secara bersemuka, tapi hari ini kita akan terus belajar walaupun dalam kelas PDPR. Saya mengharapkan kamu boleh memberikan sepenuh tumpuan. Okey, kelas sebelum ni kita dah belajar dalam kelas berkaitan dengan lafaz isti'azah. Betul tak? Okey, siapa yang masih lagi ingat apa lafaz isti'azah? Okey, lafaz isti'azah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, jadi hari ini kita akan terus kepada lafaz basmalah. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks muka surat 27. Okey, muka surat 27. Okey, dalam muka surat 27 tu kita akan lihatlah sama je dalam slide Ustazah. Okey, erti basmalah. Okey, dalam soalan nanti ada yang tanya erti, ada pengertian, ada maksud yang tu merupakan perkataan yang samalah. Okey, erti basmalah ialah, okey, baca sama-sama dengan Ustazah, ialah ringkasan bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa kelas? Ialah ringkasan bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi dalam soalan tanya, apakah pengertian ataupun apakah erti basmalah? Jadi, nanti kamu akan tulis yang inilah. Ialah ringkasan bagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Okey, seterusnya kita lihat pada lafaz basmalah. Okey, lafaz basmalah. Kalau sebelum ni kau belajar lafaz isti'azah iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi hari ni lafaz basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, perasan tak setiap hari mesti kamu akan ucapkan lafaz basmalah. Betul tak? Sama ada dalam solat, okey, semasa nak pakai baju ke, nak makan, nak main dan sebagainya, kan banyak. Maksudnya bila kita mulakan perbuatan kita dengan lafaz basmalah, okey, setiap perbuatan tersebut jadi ibadah. Bila ibadah dapat pahala. Okey? Okey, inilah merupakan lafaz basmalah. Okey, ada 3 cara bacaan basmalah di antara 2 surah. Okey, ada 3 cara bacaan. Kau boleh pilih sama ada nak baca cara bacaan pertama, kedua ataupun yang ketiga. Jom kita akan lihat sama-sama cara bacaan tersebut. Okey, muka surat 28. Okey, kau boleh lihatlah, boleh rujuk buku teks kamu muka surat 28. Okey, cara bacaan yang pertama, berhenti pada akhir surah pertama dan juga pada basmalah. Kemudian membaca awal surah kedua. Okey, apa maksudnya? Kita akan lihat pada contoh. Okey, contohnya adalah kita nak berhenti pada akhir surah yang pertama. Okey, kita nak baca, nak akhirkan, nak baca surah yang akhir iaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, berhenti. Okey, nak sambung dengan surah yang kedua, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dan sambung pada awal surah yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, boleh faham? Maksudnya yang ni tolak ni maksudnya kita berhenti. Okey, wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Okey, nak sambung surah yang kedua, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dan sambung surah yang kedua iaitu Qul a'udzu birabbin nas. Okey,
Inilah cara bacaan yang pertama. Yang ni cara bacaan yang popular lah. Maksudnya ramai orang baca macam ni. Sebab kadang-kadang kita ni tak ada nafas ataupun nafas pendek, boleh guna bacaan yang pertama. Okey? Seterusnya kita lihat pada cara bacaan yang kedua. Okey, cara bacaan yang kedua, berhenti pada akhir surah pertama. Okey, kemudian membaca basmalah dan disambungkan dengan awal surah kedua. Okey, maksudnya akhir surah pertama kita baca dan kita berhenti. Okey, sebelum mulakan surah yang baru, baca Bismillahirrahmanirrahim dan sambung terus surah yang kedua. Contohnya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, kita sambung terus surah yang kedua. Lepas baca bismillah, sambung Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okay, kalau yang tadi kita berhenti kan? Yang ni kita sambung terus. Okey, ini cara bacaan yang kedua. Okey, cara bacaan yang ketiga iaitu menyambungkan akhir surah pertama dengan basmalah dan awal surah kedua. Maksudnya kita sambung semua. Akhir surah pertama kita sambung terus dengan basmalah dan kita sambung terus dengan awal surah yang kedua. Contohnya adalah wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Okey? Ini maksudnya kita sambung. Ini kena panjang sikit. Siapa yang ada nafas yang panjang boleh guna kaedah yang ni. Guna cara bacaan yang ketiga. Okey, kalau ustazah tak ada nafas, ustazah akan pilih sama ada bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua. Mana-mana pun boleh. Okey? Okey, ni maksudnya tambah-tambah ni kita sambung terus. Okey, kelas? Okey, ada berapa cara bacaan yang kita boleh baca basmalah? Ada 3 cara bacaan. Okey, seterusnya kita akan lihat. Tahukah anda? Okey, tahukah anda lafaz basmalah terdapat dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Siapa yang ada tafsir kat sebelah dia ataupun Al-Quran lepas ni boleh cuba buka Al-Quran. Okey, tengok pada surah An-Naml ayat yang ke-30 ada lafaz basmalah dalam surah tersebut. Ya, contohnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml ayat yang ke-30. Okey, tahukah anda juga? Okey, makruh membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Okey, kalau sebelum mula surah-surah yang lain kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim, betul tak? Tapi dalam surah At-Taubah makruh membaca basmalah di awal surah. Okey, makruh ni maksudnya kalau kita baca basmalah tak dapat pahala, tak dapat apa-apa. Okey, kalau kita baca tak berdosa pun. Cuma kalau tak baca dapat pahala. Kalau tak baca basmalah dapat pahala, kalau baca tak dapat pahala. Itulah makruh. Okey. So, opening kan makruh, apa maksud makruh? Nanti ustazah akan terangkan dalam kelas nanti. Okey, makruh membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Tak perlu baca basmalah. Okey, surah-surah lain kita perlu baca basmalah, dapat pahala. Okey. Okey, amalkan setiap pekerjaan yang baik hendaklah dimulakan dengan lafaz basmalah. Okey, setiap pekerjaan apa je yang kamu lakukan seharian perlu mulakan dengan lafaz basmalah supaya setiap pekerjaan tu jadi ibadah. Bila jadi ibadah dapat pahala. Okey? Daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ustazah rasa setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Okey, lepas ni awak akan jawab latihan dalam buku aktiviti dan snap hantar dekat dalam ASIS. Okey? Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.